Saya jemput Yang Berhormat Kuala Langat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker melibatkan saya dalam perbahasan Penyata Kewangan 2024. Saya tumpu berkaitan dengan peruntukan kewangan di bawah Kementerian Kesihatan. Kalau kita lihat memang semua sedia maklum bahawa peruntukan perbelanjaan di bawah Kementerian Kesihatan meningkat kalau nak dibandingkan daripada tahun 2023 berbanding dengan 2022, dan dikatakan bahawa program antara program yang menyumbang kepada peningkatan perbelanjaan tertinggi ini adalah program pembangunan kesihatan keluarga, program pembekalan perubatan fasiliti kesihatan, dan ini membabitkan pembayaran emolumen dan penjawatan baharu bagi fasiliti kesihatan yang mula beroperasi pada tahun 2023, penyerapan doktor lantikan, kontrak ke taraf jawatan tetap, peningkatan bayaran kontrak, kawalan keselamatan. Perbelanjaan program bekalan perubatan fasiliti kesihatan meningkat sejumlah 0.92 bilion disebabkan kenaikan harga ubat dan vaksin di pasaran global dan pertambahan pesakit hingga 12% yang duduk di hospital dan klinik kesihatan. Kalau kita lihat pencapaian sebenar perbelanjaan mengurus berakhir 31 Disember 2023 adalah 102.18%, melebihi daripada 100%. Manakala perbelanjaan pembangunan berakhir 31 Disember 2023 lebih kurang dalam 96%. Walaupun begitu, saya melihat bahawa bukan hanya sekadar peratusan pencapaian, tetapi bagaimana pelaksanaan yang dirancang itu sebenar-benarnya memberikan manfaat ataupun hasil kepada rakyat. Dan saya kira beberapa perkara yang saya ingin sentuh dalam perbahasan ini adalah perkara yang sangat realistik, yang sebahagiannya adalah pemerhatian saya semasa lawatan Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan ke Hospital Tunku Ampan Rahimah, Pusat Kesihatan Kelang, ke Hospital Umum Sarawak, Hospital Bauk, ke Pusat Kesihatan Daerah Bauk dan juga Pusat Jantung Sarawak. Dan saya kira baru-baru ini pada tahun lalu kita juga mendengar bahawa isu kekurangan aset perubatan sumber manusia. KKM telah meluluskan peruntukan khas kepada Jabatan Kesihatan Negeri Johor sejumlah pada Jun 2023 sejumlah 771,600 untuk pembelian aset perubatan dan bukan perubatan untuk buka 2 wad dan 10 bilik pembedahan dan kekurangan pegawai perubatan dan jururawat. Dan baru-baru ini kita mendengar laporan pada 3 Ogos Hospital Kerajaan kekurangan peralatan. Bajet 2024 kita tahu jumlah yang begitu tinggi, 41.2 bilion. Kekurangan peralatan perubatan di ICU Hospital Negeri Sembilan sebagai contoh. Kekurangan reagen untuk mencairkan sampel darah di mesin analisis gas darah ataupun arterial blood gas bagi pesakit-pesakit yang ditidurkan di ICU. Dan saya kira ini sesuatu yang agak serius untuk dilihat oleh kerajaan berkaitan dengan peralatan-peralatan yang mana kita di bawah Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan juga mahu melihat, mahu tahu daripada pihak kerajaan berapa banyak peralatan-peralatan yang bersifat sangat kurang ataupun diperlukan yang pada hari ini tidak dapat disediakan oleh kerajaan. Dan ini saya kira harus menjadi prioriti dalam kita mereformasikan perkhidmatan kesihatan di dalam negara kita. Saya kira dalam tujuan reformasi kertas putih kesihatan itu sebagai guideline kita yang seharusnya ianya dapat dilaksanakan. Saya mengambil salah satu contoh apabila lawatan kita berkaitan dengan masalah peralatan ini di Hospital Umum Sarawak sebagai contoh, yang mana tempat untuk mandi kepada pesakit yang terlibat dengan kebakaran yang sudah tidak boleh digunakan lagi, dan ia menjejaskan perkhidmatan kepada pesakit-pesakit ini, dan ianya sangat perlu. Satu lagi adalah berkaitan mungkin lawatan di Hospital Bauk sebagai contoh, yang mana akan dijadikan sebagai step down care center untuk mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital Umum Sarawak, yang mana kita melihat bahawa walaupun di Hospital Umum Sarawak itu dengan keadaan kepadatan di ward dan juga di
ward kecemasan dan trauma, tetapi kita melihat juga di hospital bawah ini keadaannya juga sudah sesak dan peralatan-peralatan yang saya kira tidak dapat tidak up to date. Sebagai contoh, mesin X-ray yang masih lagi menggunakan filem yang tidak digital dan keperluannya sudah tentu akan meningkat apabila ia benar-benar dijadikan step down care center. Begitu juga hasil lawatan ke pusat kesihatan daerah Bauk sebagai contoh, yang dahulunya adalah dispenseri di Bauk yang kini sudah berusia 72 tahun, kemudian menjadi KK klinik ibu dan kanak-kanak dan sekarang menjadi pusat kesihatan Bauk yang saya kira sangat usang. Kalau daripada segi keselamatan banyak perkara yang tidak selamat. Elektrisiti mungkin tak selamat kerana struktur kayunya juga sudah tidak selamat, dan ada satu pula bilik yang dibuat kerana keperluan untuk meletakkan staf, iaitu di bawah paras tanah yang tidak ada ventilasi yang baik. Dan baru-baru ini kita dapat juga maklumat bahawa ada peruntukan 80,000 yang diberikan untuk menambah baik sebahagian daripada wing pusat kesihatan daerah ini. Dan saya melihat, sebab itu saya katakan bagaimana perancangan selain daripada peruntukan yang ada, selain daripada pencapaian yang ada, tapi perancangan yang baik untuk kita melihat perkhidmatan yang terbaik yang kita boleh berikan kepada rakyat di dalam negara kita. Jadi sekian kali itu, terima kasih.